parti peribumi ni kadang-kadang tengok akhirnya seorang kena tangkap, kena charge, tak mau lawan masuk jail seorang-seorang. Nak kena lawan benda ni. Kalau tak lawan, orang akan pijak awak. Anyhow, yang very important ni, yang saya nak cerita ni. Langkah Dubai ni boleh berjaya, boleh gagal bergantung kepada Najib. This is very important. Sebab apa? Sebabnya, tindakan Ahmad Zaid Hamidi mengumumkan 30 ahli Parlimen Barisan Nasional termasuk dia sendiri, menyokong Pakatan Harapan dan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Oleh kerana itulah Perikatan Nasional gagal bentuk kerajaan. Dan kerana itulah Muhyiddin Yassin gagal menjadi Perdana Menteri yang ke-10. That's the reason. Tetapi, Zaid Hamidi berjaya sabotage langkah Perikatan Nasional, berjaya mengangkat Anwar jadi Perdana Menteri dan Pakatan menjadi kerajaan kerana dia dapat backing Najib. So, kita tak boleh marah ataupun maki Zaid Hamidi. Tak. Zaid Hamidi berjaya membuat tu sebab of Najib. Kalau tak pasal Najib, Zaid Hamidi tak boleh buat. Najib bagi green light. Najib restu langkah untuk menyokong Pakatan dan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Najib yang restu. Sebab apa? Sebab mereka janji seminggu selepas Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia, 1 week, maka Najib akan dibebaskan melalui pengampunan dari Agong. Najib will be granted a royal pardon dan seminggu selepas Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Najib boleh balik rumah. So, akhirnya benda ni drag. Dari November 2022, sekarang ni sudah Januari 2024. Najib masih duduk dalam penjara. Dan nampaknya, the way things are going, Najib akan terus duduk dalam penjara beberapa tahun lagi. Memandangkan ada one more case, 1MDB. Sekarang dia kena 12 tahun. Mungkin 1MDB ni kena 15 tahun ke 18 tahun. So, dia akan duduk dalam penjara sekurang-kurang 20 tahun atau 18 tahun. 18 to 20 years. Baru dia boleh dibenarkan keluar. That's the scenario. So, Najib sedar. Janji yang dia akan dibebaskan seminggu, auta. Dia tidak akan dibebas 10 tahun pun. Terus saya kata seminggu. So, sekarang ni Najib sudah restu langkah Dubai. Dulu, November 2022, dia merestui tindakan barisan menyokong Anwar dan menyokong Pakatan. No Anwar, no DAP. Akhirnya, dia sokong Anwar, dia sokong DAP, dia sokong Pakatan dan Perikatan gagal membentuk kerajaan. Kerana itu. Dan, Zaid bohong Agong bahawasanya dia pegang mandate 30 ahli parlimen. Jadi bermaknanya yang kata 14 tu, ahli parlimen barisan yang sokong Perikatan atau Muhyiddin, no. Tak boleh. Tindakan Zaid Hamidi berjaya kerana direstu, disokong oleh Najib. Najib shares the blame. Kalau Zaid Hamidi disalah, maka kesalahan tersebut dikongsi oleh Najib. So, the success of Zaid Hamidi is because of Najib. Kalau Najib tidak sokong tindakan, Zaid Hamidi tak boleh buat. He couldn't have done it without backing, without sanction, without green light of Najib. So, sekarang ni Najib tahu dia sudah kena main. Dia sudah kena dipelantar. So, Najib now menyokong atau merestui langkah Dubai. Oleh kerana tu, 14 ahli parlimen barisan sokong langkah Dubai sebab Najib says, okay,
So the key yang sebenar, the key for 14 lah, yang 14 ahli parlimen barisan tadi, the key sits with Najib. Sebab itulah Anwar pergi jumpa Najib. Anwar offer kalau Najib maknanya withdraw sokongan kepada langkah Dubai dan continue sokong Pakatan dan Anwar, maka Anwar offer anak Najib boleh diangkat menjadi Menteri Besar Pahang. Sebab Najib not interested lah in anak jadi Menteri Besar Pahang. Dia nak tahu ni, my case ni, yang duduk janji seminggu ni, nak bagi pengampunan within 1 week. Now dah nak masuk tahun kedua dah. What happened? So that one, Anwar tak boleh nak janji. Anwar tak boleh bagi. Sebab masalah, Pakatan Harapan menang pilihan raya sebab mereka tangkap Najib dan masuk Najib dalam penjara. Itu dia punya sukses tu. Pakatan punya sukses. The formula. You berjaya kerana you penjarakan Najib. Macam mana pula you nak bebaskan Najib? This is the problem. Which means is your secret weapon tau. Senjata you tau. Senjata you, secret weapon you masuk Najib dalam penjara. Sebab tu dapat sokongan pengundi. Now kalau you bebaskan Najib, pengundi kata, aku undi untuk awak sebab awak masuk Najib dalam penjara. Now awak bebaskan Najib. So, buat apa saya sokong awak, undi untuk awak? So, this is the dilemma which Anwar is facing. He is going to kill the goose that lays the golden egg. The goose that lays the golden egg is Najib. You bebaskan Najib, you are killing the goose. So that is the dilemma. So Najib nampak yang Anwar tidak boleh nak bebaskan dia melalui pengampunan ke apa sekalipun. So Najib gives the green light ataupun the okay. So soalan dia, boleh tidak Anwar ni kembali ke Najib, pergi jumpa Najib dan kata, okay, saya sudah urus, lembaga pengampunan akan mengadakan persidangan. Kes awak ni akan dibawa kepada lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan akan recommend kepada Agong untuk pengampunan. So you will be out sebelum raya lah. Sebelum raya tahun ni, you are going to be out and you boleh balik raya kat rumah. Boleh tak Anwar buat tu? Kalau Anwar boleh buat tu, kemungkinan besar Barisan Nasional akan tarik sokongan dari langkah Dubai and langkah Dubai akan gagal. So it's not yet sealed lah. Not yet sealed lah. Seal, sign, delivered. Belum lagi. Cuma dalam kotak. Hanya dalam kotak. But not sealed, not signed, not delivered yet. So, Parti Pribumi Bersatu, can you please wake up? Jangan assume, that's it, kita dah sembah ke tuanku, dan kita serah ke budi bicara, budi bicara tuanku untuk menentukan. Because a lot more things can happen sebelum tuanku boleh jumpa 120 ahli parlimen tersebut. Banyak boleh berlaku di antara tu. And if that something happen, mungkin tuanku tidak akan panggil 120 ahli parlimen untuk interview ataupun untuk tanya betul ke tidak mereka sokong langkah Dubai. Be very careful. Okay? Things can still go wrong if you continue to sleep. That's my warning to Parti Pribumi Bersatu lah. Jangan marah yang saya dedah. Saya tak dedah. Benda ni sudah dedah berminggu sebelum saya bercerita tentang isu ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.